Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Makda Channel. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tajuk bersuci daripada hadas. Bersuci daripada hadas di dalam bidang ibadah. Jadi, murid-murid semua sila buka buku teks muka surat 80. Baiklah murid-murid semua, apakah yang dimaksudkan dengan hadas? Apakah yang dimaksudkan dengan hadas? Jom kita ketahui makna hadas. Hadas ialah kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadah yang disyaratkan untuk bersuci. Contohnya, solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Maksudnya di sini, sekiranya kita berada di dalam berhadas, kita dilarang untuk melakukan beberapa ibadah seperti solat, berpuasa, tawaf, menyentuh Al-Quran. Kita tak boleh buat selagi kita tidak mandi wajib ataupun mengambil wuduk. Baiklah, Ustazah akan terangkan dengan lebih detail selepas ini. Pembahagian hadas. Hadas terdiri daripada dua bahagian, iaitu yang pertama, hadas besar. Yang kedua, hadas kecil. Baik, hadas besar, cara bersucinya adalah dengan mandi wajib. Itu hadas besar. Hadas besar ni mesti mandi wajib. Manakala hadas kecil pula, cara bersucinya dengan mengambil wuduk. Okey, itu dua cara. Hadas besar dan hadas kecil. Apakah hukum bersuci daripada hadas? Hukum bersuci daripada hadas ialah wajib. Wajib kita bersuci daripada hadas. Dalil hukum bersuci ini ada terkandung di dalam surah Al-Maidah ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Maksudnya, jika kamu berjunub, maka bersucilah. Berdasarkan dalil ini, jelas menyatakan bahawa hukum bersuci adalah wajib. Sebab berhadas besar pula terbahagi kepada 6, iaitu yang pertama, bersetubuh. Yang kedua, haid. Yang ketiga, mati. Yang keempat, wiladah. Yang kelima, nifas. Dan yang keenam, keluar mani. Apakah larangan semasa berhadas besar? Apa benda yang kita tak boleh buat kalau kita dalam keadaan hadas besar? Yang pertama ialah menunaikan solat. Kalau kita berada dalam keadaan berhadas besar, kita tak boleh melaksanakan solat. Yang kedua ialah mengerjakan tawaf. Tawaf ini ialah rukun apabila kita mengerjakan ibadah haji dan juga ibadah umrah. Baik, yang ketiga, membaca Al-Quran dan menyentuh Al-Quran. Kalau kita dalam keadaan hadas besar, nak pegang Al-Quran pun tak boleh, nak baca Al-Quran pun tak boleh. Okey? Sehingga kita mandi wajib. Ingat tu ya. Baik, yang keempat,
berada di dalam masjid. Orang-orang yang berhadas besar, contoh macam seorang perempuan yang telah datang haid, tak boleh masuk masjid, dilarang untuk memasuki masjid sehinggalah dia mandi wajib. Apakah kaedah bersuci daripada hadas besar? Apa kaedah dia? Cara-cara kita nak bersuci daripada hadas besar tadi. Ustazah dah cakapkan tadi, hadas besar ni cara bersucinya dengan mandi wajib. Yang pertama, macam mana cara mandi wajib tu? Okey, yang pertama, menghilangkan najis terlebih dahulu. Maksudnya sebelum mandi, awak kena hilangkan najis yang ada pada badan kita. Lepas itu, barulah membaca Bismillah sambil berniat mengangkat hadas besar. Maksudnya baca niat untuk mandi wajib. Macam mana niat dia tu? Okey, cuba tengok dekat situ. Nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Dalam bahasa Melayu dia, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, yang ketiga, membasuh tangan 3 kali. Dan yang keempat, membasuh kemaluan daripada kekotoran dan najis. Yang kelima, mengambil wuduk. Dan yang keenam, membasuh keseluruhan rambut di kepala dan telinga. Seterusnya, yang ketujuh, menjirus air ke seluruh badan bermula di sebelah kanan. Kemudian, menggosok bahagian sulit dan lipatan. Dan yang terakhir sekali, membasuh kaki. Kepentingan mandi wajib dari aspek jasmani terbahagi kepada 4. Yang pertama, badan menjadi bersih dan segar. Yang kedua, sihat tubuh badan. Yang ketiga, membersihkan diri daripada bau dan kuman. Dan yang keempat, memberi keseleksaan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kepentingan mandi wajib dari aspek rohani pula terbahagi kepada 3. Yang pertama, membolehkan untuk bersolat, tawaf, menyentuh Al-Quran dan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Seterusnya, yang kedua, amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah murid-murid, Ustazah harap awak semua faham dengan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Sekiranya ada pertanyaan atau kemusykilan, awak semua bolehlah bertanya kepada guru kelas pendidikan Islam awak sendiri dan juga boleh juga bertanya kepada orang yang lebih dewasa seperti kakak, makcik, ibu dan ayah awak sendiri. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada waktu yang lain pula, pada tajuk pelajaran yang lain pula. Oleh itu, jangan lupa like, komen dan subscribe channel Ustazah dariku untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.